Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allazi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, dulu, kini dan selamanya kita bertasdik, rasa berterima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu, kini dan selamanya, kepelbagaian nikmat yang Allah bentangkan kepada saya dan kita semua yang saya raikan, para tetamu Syawal maupun tetamu audio kuliah, seluruh ahli keluarga saya yang dikasihi dan yang dimuliakan, seluruh ahli keluarga audio kuliah yang menyaksikan pertemuan pada pagi ini, pada Yaumul Jumaah ini, di waktu duha, di waktu wasyamsi wa duhaha. Mudah-mudahan detik masa maupun ketika maupun tempoh bertenang saya dan kita semua, insya-Allah kita sama-sama manfaatkan untuk mengisi kerohanian batin kita, supaya dada maupun hati maupun fikiran saya dan kita semua mudah-mudahan diisi dengan manfaat daripada cabang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, sumber daripada kalam Allah, yakni ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maupun asar kisah-kisah para sahabat maupun nasihat-nasihat agama, insya-Allah sedikit sebanyak dapat membantu saya dan kita semua untuk merentasi alam kehidupan ini, supaya dalam keadaan lebih selamat, lebih damai, lebih tenang, lebih sejahtera, lebih bahagia dan lebih nikmat. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmah, barakah dan redha Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini sekalian, seluruh ahli keluarga maupun sahabat-sahabat, kenalan, rakan Facebook dan sebagainya, sukacita saya membentangkan satu tajuk yang berkaitan bertemu dan berpisah kerana Allah. Bertemu dan berpisah kerana Allah. Tajuk ini begitu baik untuk kita hadam bersama. Saya insya-Allah merujuk satu kitab Madaris As-Salikin. Bagaimana inspirasi daripada kitab ini membimbing, menjurus kepada memahami secara intipati sesungguhnya hakikat kehidupan kita ini musafir menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulakih. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulakih. Wahai insan, sungguh kamu berusaha keras menuju Rabbmu. Famulakih, kamu akan menemuinya. Janji-janji Allah insya-Allah tertunai di dunia ini, apatah lagi di akhirat nanti. Susun atur begitu strategik daripada ilmu Allah dan takdir Allah. Sementara hidup, kita memahami hakikat betapa dalam diam, dalam sedar ataupun tidak sedar saya ini, kita dalam perjalanan menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam musafir yang begitu jauh perjalanannya, memakan masa yang begitu lama,
sementara hidup di dunia ini transit, insya-Allah kita akan beralih ke yaumul barzah, di alam barzah satu ketika nanti, dan kita akan beralih di hari kebangkitan, yaumul barzah, di hari kebangkitan, persempadanan baru, di yaumul qiyamah, yaumul mahsyar. Mudah-mudahan kita dapat bertenang dengan memahami hakikat ilmu. Allah memberi penerangan dan pencerahan yang begitu baik untuk kita hadam bersama. Sabar, tempoh bertenang untuk kita memperolehi ilmu Allah ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita tertib hadir dalam mana-mana halaqah ilmu, sama ada hatta walaupun di alam maya yang sebegini. Insya-Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Taib, dinyatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Az-Zawjiyah, menyatakan orang yang bersahabat kerana Allah dan saling menyintai dipandang mulia oleh Allah berdasarkan satu hadis yang mafhum hadis menyatakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mafhum hadis menyatakan iaitu sebilangan manusia, bismillahi awalihi wa akhirihi, sebilangan manusia yang dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari kiamat, iaitu hari yang tidak ada sebarang naungan padanya selain daripada naungan Allah. Di antaranya adalah yang pertama, mendapat naungan Allah berdasarkan hadis ini. Hadis ini hadis yang masyhur. Sebahagian besar di antara kita telah mendengar dan menghafalnya. Namun demikian kita flashback balik bagaimana potensi maupun peluang saya dan kita semua berada dalam kelompok golongan 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul mahsyar. Yang pertama, pemerintah yang adil. Kemudian yang kedua, pemuda yang hidupnya sentiasa dalam melakukan ibadah kepada Rabb-Nya. Yang ketiga, orang yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Kemudian dinyatakan secara sahih dalam hadis ini, iaitu yang seterusnya, kelompok ataupun golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, di mana kedua-duanya berkumpul dan berpisah untuk mendapatkan keredaan Allah. Ini maksud tajuk pada pagi ini. Dan seterusnya, bagaimana orang-orang yang dipujuk oleh perempuan yang kaya lagi rupawan untuk bersatu dengannya, iaitu untuk melakukan hubungan. Lalu pemuda itu menolak dan berkata, aku takut kepada Allah. Kemudian seterusnya, orang yang bersedekah secara bersembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanannya. Dan di antara golongan yang diberi naungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang menyebut ataupun mengingati Allah dengan keadaan tidak ada dalam ingatannya perkara lain, lalu menitis air matanya kerana mengingati sifat jalal dan sifat jamal Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masya Allah. Alhamdulillah, pada saya dan kita semua, potensi yang begitu baik takrish daripada sumber hadis riwayat Al-Bukhari ini menyatakan bagaimana di antara yang mendapat naungan Allah, iaitu seumpama tajuk pada pagi ini, iaitu 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, di mana kedua-duanya berkumpul dan berpisah untuk mendapatkan keredaan Allah. Subhana rabbiyal azim. Masya Allah, sesuatu itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nilai mereka yang bersahabat itu? Mereka yang bersahabat kerana Allah juga membuatkan para nabi dan para syuhada berasa cemburu berdasarkan suatu kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada
Abu Malik Asy'ari radhiyallahu an menyatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu mafhum hadis menyatakan, sesungguhnya di kalangan manusia terdapat mereka yang bukan dari golongan anbiya dan bukan daripada golongan syuhada. Mereka dicemburukan oleh para anbiya, para nabi dan syuhada, para orang-orang yang mati syahid, kerana kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah. Sahabat-sahabat bertanya, siapakah mereka, wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah golongan yang berkasih sayang kerana Allah, tanpa ikatan silaturrahim di antara mereka dan bukan kerana harta. Wallahi, sesungguhnya muka-muka mereka adalah cahaya dan mereka berada di atas cahaya, merasa tidak takut ketika orang lain merasa takut, dan mereka tidak bersedih ketika orang lain bersedih. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, mafhum ayat itu menyatakan, ketahuilah sesungguhnya penolong-penolong Allah itu mereka tidak takut dan tidak juga bersedih hati. Riwayah Imam Ahmad, dan ayat daripada surah Yunus pada ayat yang ke-62. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat sekalian, ahli keluarga saya dan kita semua yang saya raikan, dan para sahabat dan kenalan, apatah lagi kita raikan, kita muliakan para muallim, muallimah yang berada bersama kita, betapa nilai tambah berdasarkan daripada Abu Malik Asy'ari radhiyallahu an menyatakan baginda Nabi SAW menyatakan bagaimana adanya kelompok manusia yang mana para Nabi Allah dan para syuhada, mereka cemburu dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan yang berkasih sayang kerana Allah. Mereka dalam keadaan tanpa ikatan silaturahim, bukan adik-beradik, bukan saudara, tapi mereka terikat dengan hubungan, iaitu disebut ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan Islam, yang mana boleh kita fahami dengan baik. Ukhuwah Islamiyah ini apabila kita ikat dengan nilai lillahi ta'ala, kerana Allah, demi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nilai tambahnya, subhanallah, dinyatakan dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersumpah, wallahi, demi Allah, sesungguhnya muka-muka mereka adalah cahaya, kelihatan wajah mereka bercahaya, dan cahaya itu memenuhi keadaan tubuh badan mereka, dan mereka berada di atas cahaya. Mereka dimuliakan dalam keadaan wajahnya bercahaya-cahaya, dan kedudukan mereka berada di atas cahaya. Dan sifat mereka ketika hidup di dunia ini, bagaimana sahabat ataupun disebut rakan yang bersahabat kerana Allah Subhanahu wa taala, demi kerana Allah Subhanahu wa taala, sifat mereka, mereka tidak takut ketika orang lain berasa takut, dan mereka tidak bersedih ketika orang lain bersedih. Lalu Rasulullah SAW sinonimkan dengan satu ayat dalam surah Yunus pada ayat yang ke-62, dikabarkan bagaimana sifat wali Allah, iaitu sebagaimana dinyatakan dalam surah Yunus pada ayat 62 dengan mafhum ayat, ketahuilah sesungguhnya penolong-penolong Allah itu mereka tidak takut dan tidak juga bersedih hati. Bukan itu sahaja, bahkan mereka bersahabat kerana Allah juga akan dibangkitkan bersama orang-orang yang kita cintai. Daripada Anas bin Malik, dia menceritakan bahawasanya seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW, bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, bilakah tibanya hari kiamat? Maka Rasulullah SAW
bertanya semula kepadanya, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamah? Yang kamu sibuk tanya tentang kiamah ni, apa sebenarnya yang kamu siapkan tentang urusan di hari kiamah nanti? Maka Arab Badui itu menyatakan, seorang di kalangan sahabat itu menyatakan, iaitu persediaannya yang dia ada di hatinya, di akalnya, iaitu kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, sesungguhnya engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demi mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut, Anas bin Malik menyatakan, tidak ada sesuatu yang mengembirakan kami setelah masuknya Islam, masuknya para sahabat masuk memeluk agama Islam, melebihi kegembiraan kami terhadap sabda Nabi SAW dengan maksudnya, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Lalu Anas berkata, Anas bin Malik radhiyallahu an menyatakan secara pantas, beliau menyatakan, aku menyintai Allah dan Rasulnya, dan juga aku menyintai Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap semoga kelak boleh dikumpulkan bersama mereka, walaupun tidak boleh beramal dengan amalan mereka. Riwayah Imam Bukhari wal Muslim. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sekalian tetamu Syawal maupun di Yaumul Jumaah, pada pagi Yaumul Jumaah ini, Masya Allah, kita mendengar 3 keterangan hadis ini. Mafhum hadis ini begitu baik. Satu sumber hadis yang begitu sahih, hasan, untuk kita guna pakai sebagai hujah untuk kita beramal dengan amalan ketaatan. Di antara amalan yang soleh iaitu kita bersahabat kerana Allah. Bagaimana cagaran yang telah dinyatakan oleh seorang sahabat apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya semula. Apabila dia bertanya, pada permulaan pertanyaan dia menyatakan satu persoalan, wahai Rasulullah, bilakah tibanya hari kiamah? Bila berlakunya yaumul kiamah? Maka Rasulullah SAW secara fatanah, bijaksananya Nabi SAW ditanyanya semula oleh baginda Nabi SAW, apa yang kamu sibuk itu, yang kamu sibuk untuk bertanya tentang kiamah, apakah yang telah kamu persiapkan, siap siagakan untuk menghadapi urusan kiamah itu? Maka sahabat itu menyatakan, yang dia ada, setakat yang dia simpan sebagai bekalan untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala di waktu ini, di waktu ketika persoalan itu ditanya kepada baginda Nabi SAW, yang dia rasa iaitu dia menyintai Allah dan Rasulnya. Maka di waktu itulah satu sumber nilai pembenaran daripada ilmu Allah keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak akan bercakap, menyatakan sesuatu melainkan mengikut petunjuk huda al-bayyinah al-furqan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ilham yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul tidak mengikut hawa nafsu secara percakapan maupun perbuatan maupun diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah menyatakan dengan jelas, mencagarkan, memberi jaminan sesiapa yang meletakkan kecintaan Allah dan Rasulnya mengatasi yang lain-lain, bagaimana nilai tambahnya. Rasulullah menyatakan, sekiranya demikianlah keimanan seseorang itu kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Rasulullah menyatakan, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau sukai, orang yang engkau cintai. Maka di waktu itu Anas bin Malik mendengar soal jawab di antara Rasulullah dengan seorang sahabat ini. Anas bin Malik menambah, menyatakan dengan perasaan yang mendengar, apabila mendengar perbualan Rasulullah dengan sahabat itu, Anas bin Malik menyatakan satu perasaan, tidak ada perkara yang lebih menggembirakan
kami para sahabat terhadap terhadap sabda Nabi SAW, bagaimana tidak ada sesuatu yang mengembirakan kami setelah masuknya Islam melebihi kegembiraan kami terhadap sabda yang Rasulullah SAW nyatakan, iaitu sesungguhnya kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Di waktu bila? Di hari pembalasan, di yaumul akhir, apatah lagi yang sebenarnya hakikatnya berada di dalam syurga Allah. Berada di dalam syurga Allah bersama minan nabiyyin siddiqin syuhada dan salihin. Dan bukan setakat itu saja, sesiapa yang menyintai Allah dan Rasul, dia akan satu, pertama, kemuncak kenikmatan, iaitu dia akan bertemu dengan Allah. Dia akan melihat wajah Allah dalam keadaan rupa paras yang sebenar, sesempurna sifat bagi Allah zatnya. Yang kedua, dia akan duduk tinggal bersama Rasulullah di dalam syurga Allah. Syurga ini ada tingkatannya. Sekiranya saya dan kita semua meletakkan Allah dan Rasul ini mengatasi kecintaan selain kecintaan yang lain-lain itu, maka itulah kebenaran janji Allah dan Rasulnya, bagaimana kita akan bersama dengan orang yang kita sukai, kita cintai. Begitulah bagaimana Anas bin Malik Susunato, kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah SAW, dan sebagai sahabat dia menyayangi, mengasihi dan menyintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan kemudian dia menyatakan, aku menyintai Umar dan aku berharap semoga kelak aku akan dikumpulkan bersama mereka, walaupun pada hakikatnya tidak dapat beramal setanding dengan amalan yang disebut golongan khulafa rasyidin. Siapalah saya dan kita semua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, nak bandingkan kita semua dengan iman dan amalan para sahabat, didikan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentulah mereka mendahului beriman kepada Allah, tentulah mereka dalam keadaan mujahadah beramal dengan amalan-amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai golongan al-muqarrabun, sebahagian besarnya iaitu di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka di sini bagaimana untuk kita memahami dengan baik peluang ataupun adab kita memilih sahabat ini. Dinyatakan dalam satu nukilan kitab sumber daripada Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Zawjiyah, ini menyatakan Islam sentiasa menasihatkan umatnya berhati-hati memilih sahabat bagi mengelakkan berkawan dengan mereka yang membawa kemungkaran. Maknanya dari segi syariat, dari segi peraturan telah digaris pandu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kena berhati-hati untuk memilih sahabat, dan dalam masa yang sama perlu kita mengenali sahabat mana yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sahabat mana yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dinyatakan dalam satu ayat dalam suratul Kahfi pada ayat yang ke-29, mafhum ayat ini dibentangkan secara mafhum ayat dalam kitab ini, menyatakan janganlah engkau mengikut orang yang sudah kami lupakan hatinya untuk mengingati, yakni berzikir kepada kami, dan ia suka mengikut hawa nafsunya. Suratul Kahfi pada ayat yang ke-29, pada ayat Waqaf ke-29. Maka memberi pencerahan, penjelasan kepada saya dan kita semua, iaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri minta kita berhati-hati dan jangan mengikut orang yang lupa kepada Allah. Bila kita sebut lupa ini telah dipesan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, iaitu menantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu an berpesan, berwasiat kepada saya dan kita semua terpakai
iaitu jangan kamu lupa dua perkara. Dua perkara jangan kamu lupa. Iaitu yang pertamanya, jangan kamu lupa Allah. Yang pertamanya, jangan kamu lupa Allah. Yang keduanya, jangan kamu lupa hari pembalasan. Jangan kamu lupa hari pembalasan. Jadi dua juzuk ini penting. Hikmahnya banyak. Ada yang tersirat daripada yang tersurat. Bagaimana bila seseorang itu dalam persahabatan, dalam dia berkawan, dalam dia berhubungan dengan seorang yang lain, kena pastikan, maknanya dalam hubungan itu, dalam perhubungan itu kena ada nilai zikir, iaitu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya berkawan dengan si fulan? Kenapa saya maknanya berurusan dengan si fulanah itu? Maka contohnya, kita adakan hubungan itu kenapa? Kerana demi agama Allah. Kerana Allah kita bersahabat, kerana Allah kita berkawan. Bukan mengikut nafsu syahwah. Sekiranya persahabatan itu bercampur baur dengan nafsu syahwah, maka tentulah akan berlaku kesumbangan dalam perhubungan itu. Maka dipesan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyatakan, jangan kamu lupa Allah, ada hikmahnya. Jangan kamu lupa hari pembalasan, kerana hari pembalasan ni kita akan lihat bagaimana hujah daripada kitab ini menyatakan ada nilai persahabatan ini, ada nilai akhirat, ada nilai di hari pembalasan. Akan Allah adili persahabatan ataupun cara kita berkawan, cara kita memilih rakan taulan harta di alam maya ini, kita dipertanggungjawabkan. Jika kita memilih sahabat yang terlalu cintakan dunia dan mementingkan nafsu syahwahnya, ia merugikan, terutama apabila kita turut terpengaruh dengan sikapnya. Oleh itu, pilihlah sahabat yang membimbing ke arah hidup yang lebih mengikut syariat agama Allah. Baik, garis pandu yang dinyatakan oleh musannaf kitab ini. Bagaimana Imam Ibn Al-Qayyim Al-Zawjiyah menyatakan, iaitu kita memilih sahabat yang boleh membimbing ke suatu arah kehidupan masa depan yang lebih baik, masa depan yang cerah, bersama mengikut syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang kita nak pilih menjadi sahabat, orang yang kita mahu calonkan bagi kita nak sayang kepada dia, mestilah orang yang memberi kepada kita tujuan manfaat kesayangan kita itu kerana agama, kerana dunia dan kerana akhirat. Maknanya kena ada nilai dunia wal akhirah. Bukan dunia saja perhubungan ini. Dunia kita tidak boleh tinggalkan, kerana dunia ini satu tempat transit, lokaliti, kediaman. Sementara hidup di dunia ni, Allah diamkan kita. Maksudnya Allah tinggalkan kita di dunia ni, Allah biarkan untuk kita guna pakai, imarahkan muka bumi ini, bumi Allah ini, dengan cara bermuamalat, berhubungan sesama insan. Maka setiap hubungan sesama sahabat maupun kawan itu kena ada nilai dunia wal akhirah. Bukan semata-mata dunia saja, namun dunia itu sebagai satu wasilah untuk kita guna pakai, ada nilai akhirat. Kita berkawanlah dengan maksud ada nilai agama. Bila ada nilai agama, tentulah saham akhirat untuk kedua-dua belah pihak. Maka mahu memilih ini bukanlah satu kerja yang senang. Mahu ataupun ingin memilih seseorang yang menjadi sahabat tidak semudah yang dikata. Kerana itulah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan, tidaklah sepatutnya bagi seseorang mahu pilih ataupun ambil kawan-kawan ikut apa yang ada saja. Kerana kawan yang kita duduk dengan dia itu kesannya ke dalam kehidupan kita sangat dalam.
Baginda Nabi SAW memberi peringatan, seseorang itu adalah mengikut agama temannya. Oleh itu hendaklah seseorang itu meneliti siapa yang menjadi temannya. Dalam satu riwayah Imam Abu Daud, bagaimana dinyatakan satu isyarat daripada baginda Nabi SAW, iaitu seseorang itu mengikut kayu ukurnya mengikut agama temannya. Sekiranya kita berkawan dengan orang-orang yang baik, orang yang soleh-soleha, maka corak agama akan terpalit sampai ke dalam hati, sampai ke dalam cara kita berfikir maupun dari segi fi'li perbuatan kita. Oleh itu Nabi sebut, hendaklah seseorang itu meneliti siapa yang menjadi temannya. Maknanya kita kena teliti. Kita kena teliti. Kita kena kenal dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita bersahabat. Dalam maksud yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dari segi akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyantuni, meraihkan mereka-mereka yang dalam keadaan kita selamat, kita kena selamatkan. Orang-orang yang ramai secara umumnya, bila mereka tidak mengenali Islam, bila mereka jahil tentang agama, mereka kurang pengetahuan tentang syariat Allah, maka di situ tanggungjawab orang yang faham agama kena memberi salam, membimbing, mentarbiah mereka. Ini satu di antara tuntutan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dakwah secara ilmu, dakwah secara lisanul hal. Kadang-kadang kita berkawan, bersahabat yang memberi kesan yang begitu baik untuk membimbing, mendidik, menggalakkan sahabat ataupun kenalan kita dengan nilai akhirat apabila kita dahulukan sifat kita. Kita kenal dulu Allah, kita kenal diri kita siapa, kemudian kita beramal dengan amalan Quran dan Sunnah, insya-Allah apabila kita menterjemahkan nilai agama ini dalam hati dan fikiran maupun secara fi'li perbuatan kita, insya-Allah lisanul hal itu memberi kesan yang baik kepada sahabat-sahabat dan kenalan kita. Oleh yang demikian, kalau kita nak berkawan, tengoklah siapa dia. Kalau dia itu seorang yang sentiasa mengingat kita untuk ingat kepada Allah, bismillah, dengan nama Allah, siru ala barakatillah, ikutlah dia. Tetapi sekiranya dia ini adalah seorang yang sentiasa mementingkan hal-hal dunia dan sering membawa imej dan sikap yang negatif, cukup setakat ini, putuskanlah hubungan dengannya. Sebab apa? Sebab takut-takut kita sekali akan bersama dengannya, meminggirkan Tuhan dan melebihkan dunia. Lebih baik kita jauhkan diri daripadanya. Cukuplah dengan hanya bertanya khabar, memberi salam dan sebagainya. Itu sekiranya ada di antara sahabat ataupun kenalan kita ini ketampakan pada pembawaakannya lebih pada urusan dunia, lebih kepada mengikut hawa nafsunya. Waktu itu kita ambil bertenang, bukan tak boleh berkawan, bukan tak boleh bersahabat, tapi ada persepadanannya. Kita kena mendahului iman dan amal daripada mereka. Kenapa? Setelah kita diberi ilmu pengetahuan agama, setelah adanya iman dalam dada kita, maka tanggungjawab kita sebagai pemegang amanah Allah dan Rasulnya, maknanya mendahului mereka. Dan bukan maksud kita nak menyatakan kita lebih baik daripada mereka, tapi jagalah iman, jagalah amal. Kerana nasihat para ulama menyatakan, menepati dengan Rasulullah SAW sendiri berpesan, seseorang itu adalah mengikut agama temannya. Oleh itu hendaklah seseorang itu meneliti siapa yang menjadi temannya. Ada sahabat yang boleh, maknanya berkongsi perasaan, berkongsi rasa, sampai boleh bermusyawarah, boleh diadakan usrah dalam konteks kekeluargaan, walaupun
Kita ni mak lain, ayah lain, daripada nasab keturunan yang lain. Bukan mak ayah yang sama. Ini dari segi persempadanan adatnya kita faham. Kita ada nasab keturunan, kawan ataupun sahabat kita ada nasab keturunan. Namun dalam masa yang sama kita memahami adanya tanggungjawab dakwah, dakwah, ilmu dakwah, amali. Perlunya kita kena ada jiwa besar. Sekiranya ada kecukupan iman kita, kecukupan dari segi akidah kita, kecukupan dari segi amal kita, kita yakin dengan nilai agama, dengan demi kerana Allah, demi kerana agama kita boleh membimbing seseorang itu, maka siru ala barakatillah. Bagi pendakwah para duat perlunya memiliki jiwa yang besar. Walaupun berdepan dengan rintangan, namun demikian kena hati-hati, kerana kadang-kadang ada musuh dalam selimut. Musuh ini kadang-kadang dimasuk melalui kawan-kawan, sahabat-sahabat, walaupun kadang-kadang dalam satu jemaah, dalam satu komuniti, adapun dalam satu organisasi. Bukan kata orang masjid, bukan kata orang surau terjamin baik akhlaknya. Namun demikian, yang sebenarnya bila kita merealisasikan agama itu dalam masjid, dalam surau, di luar surau, di luar masjid pun kita beramal dengan amalan-amalan seumpama akhlak Islami, akhlak yang telah ditunjuk, dibimbing oleh baginda Nabi SAW. Maka di waktu itu para duat kena berjiwa besar, mendepani. Maknanya kalau kita tengok orang ni lebih kurang akhlak dia dan sebagainya, kita bagi salam, kita doakan dia. Kalau kita boleh belanja dia, belanja dia. Itu cara teknik dakwah. Kerana Rasulullah SAW kedapatan fi'li perbuatan Nabi SAW, ada masa Rasulullah memberi hadiah kepada beberapa orang gedebeh, orang Samsing. Pada waktu itu pemuka Quraisy. Rasul tidak bercakap banyak. Rasul senyum. Rasul ada jumpa seseorang yang Rasulullah nak bagi hadiah, Rasul akan bagi hadiah. Bismillah. Ada juga kelompok yang kumpulan yang Rasulullah beri. Ada nilai kebajikan antara hubungan Rasulullah dengan geng yang Samsing ataupun gedebeh itu di kalangan pemuka Quraisy. Akhirnya terbukti akhlak Rasulullah menyantuni dengan sifat kebajikan. Nilai kebajikan yang Rasulullah sedekahkan dan hadiahkan itu, subhanallah. Hadiah Rasulullah itu diiringi dengan doa, diiringi dengan Masya Allah pengharapan kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kawan ataupun sahabat ataupun kenalan ataupun sesiapa yang kita tidak kenal. Di situlah bagaimana ada nilai tambah bagi mereka yang melakukan uslub dakwah, pendekatan dakwah. Baik. Saya nak ringkaskan bagaimana manfaatnya kita duduk dengan kawan ataupun sahabat yang soleh ataupun orang-orang yang soleh ini, orang-orang yang baik ini. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Zawjiyah mengatakan terdapat 6 manfaat kita duduk dengan orang yang soleh, orang yang beriman kepada Allah. Ini dengan baik-baik. Mudah-mudahan ingat sampai bila-bila terpakai amalan ini sampai ke mati. Itu trademark, satu trademark. Ingat segala apa yang telah disampaikan oleh para syekh, para muallim, para asatizah. Kita ingat sampai bila? Ingat sampai mati. Amal sampai bila? Amal sampai mati. Sekiranya sumber ilmu itu, dalil itu, nas itu datang warid daripada ilmu Allah, yakni Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadis, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Termasuk juga nasihat para ulama yang soleh berdasarkan sumber 2 hukum tadi, Quran dan sunnah. Maka kita boleh mendengar kenyataan rasmi daripada Ibn Al-Qayyim Al-Zawjiyah menyatakan ada 6 manfaat kita duduk bersama orang yang baik ini, orang yang beriman kepada Allah, iaitu bergaul dengan orang yang arif, iaitu orang yang soleh, dapat mengajakmu dari 6 perkara ke 6 perkara. Ini hikmah ni.
hasil daripada kita bergaul, berdamping dengan kawan ataupun sahabat, apatah lagi orang yang arif, yang soleh ataupun solehah, dapat mengajakmu daripada 6 perkara kepada 6 perkara. Yang pertama, dia akan pindahkan kita daripada syak, daripada keraguan kepada keyakinan. Yang kedua, mereka akan keluarkan kita daripada perasaan riak kepada sifat ikhlas. Yang ketiga, daripada kamu lalai kepada kamu berzikir mengingati Allah. Yang keempat, daripada tamak kepada dunia kepada sangat berhajat kepada akhirat. Yang kelima, daripada sifat takabur kepada sifat tawaduk. Yang keenam, daripada tidak baik perangai, yakni buruk sangka, kepada memberi nasihat kepada orang. Ini takrish daripada Mukhtasar Minhaj Al-Qasidi pada muka surat juzuk yang 11, muka surat ke-36. Masya Allah, baik untuk kita perhalusi perkara ini. Ada 6 perkara hikmah apabila kita bersahabat, berkawan, berdamping dengan orang yang soleh, solehah ini. Iaitu yang pertama, sebagai satu ulangan untuk kemaskan ingatan kita. Bagi yang tolong catat, sila catat. Minta sahabat-sahabat kenalan yang rajin mencatat. Masya Allah, barakallahu fikum, barakallahu fiha. Mudah-mudahan sikit usaha antum antuna, maknanya type itu, tolong nyatakan maksud ataupun poin-poin ini, membantu sahabat-sahabat kenalan ingat. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan jazak. Yang pertama, iaitu hikmahnya berkawan, bersahabat, berdamping dengan orang yang soleh itu. Iaitu yang pertamanya, dia akan pindahkan kita daripada syak, daripada keraguan kepada keyakinan. Maknanya hasil kita bersahabat, hasil daripada kita berkawan, hasil kita berdamping dengan orang yang arif, orang yang soleh, soleha, maka dia akan menimbulkan keyakinan daripada syak wasangka. Boleh jadi hati dan fikiran kita ini timbul kadang-kadang waswasil khannas, satu fitnah yang mendatangi hubungan antara persahabatan maupun antara hatta hubungan kekeluargaan, adik-beradik, apatah lagi termasuk juga hubungan suami isteri dan sebagainya. Kadang-kadang diganggu, gugat oleh waswasil khannas. Hasil daripada bisikan waswas yang ditimbulkan, tenggelam timbul tu, waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia itu, dia akan menimbulkan waham, menimbulkan syak wasangka. Syak wasangka itu. Maka bila kita bersahabat dengan orang yang arif, orang yang soleh, orang yang menjaga iman dan amalnya, insya-Allah akan timbul keyakinan. Andai kata antara saya dan di antara antum ada keyakinan tertentu dari segi nilai iman dan nilai amal, maka kita jaharkan, kita boleh forwardkan bila kita kongsi pada kawan dan rakan kita betapa kita kena yakin dengan janji Allah. Apatah lagi bila mana kita membuka Al-Quran, kita mentadabbur, menghayati makna tafsiran ayat dan sebagainya, mendengar, membaca hadis-hadis Nabi SAW, dan ada jaminan atas lidah Rasulullah SAW dalam banyak beberapa perkara, maka kita terjemahkan. Tentu ilmu itu bila ada dalam dada, dalam hati, dia akan keluar. Bercakap dengan nilai agama, bercakap dengan nilai demi kerana agama Allah, kerana Allah, insya-Allah dia akan keluar. Kenyataan-kenyataan rasmi yang selama ini kita simpan dalam hati dan fikiran kita. Maka timbullah keyakinan hasil daripada persahabatan yang baik itu. Yang kedua, iaitu mereka akan keluarkan kita daripada perasaan riak kepada sifat ikhlas. Subhanallah, sahabat-sahabat kenalan yang baik-baik ni, subhanallah,
Bagaimana hikmahnya? Mereka bila kita bersahabat, mereka akan mendorong kita untuk bersifat ikhlas. Seumpama oleh kerana ilmu ada dalam dada sahabat ataupun kenalan kita, maka dia beramal dengan nilai keikhlasan. Antara tanda-tanda nilai keikhlasan pada amal seseorang itu apabila dia beristiqamah. Beristiqamah dengan apa saja amalan yang telah dilakukan. Seumpama contoh di bulan Ramadan, ada orang sifatnya pemurah dalam Ramadan. Ada orang maknanya dia lebih rajin membaca Al-Quran, mendirikan solat di malam hari di dalam Ramadan. Maka apabila Allah redha, Allah makbul, Allah terima dia sebagai amalan ataupun doa dia dimakbulkan Allah, maka tanda-tanda kemakbulan doa ataupun amalan itu diterima di dalam Ramadan itu, di antara tandanya Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik, memberi hidayah kepada si fulan itu untuk beristiqamah atas iman dan amalnya. Maka alhamdulillah ada di antara sahabat-sahabat kita, bila kita lihat ada yang berpuasa telah tamam 6 hari di bulan Syawal ini, maka kita boleh itibak sunnah itu. Kerana itibak sunnah itu ikut sunnah Rasulullah SAW. Jadi sesiapa yang beristiqamah dalam amalan hatta iman kepada Allah, sebenarnya dia menghampiri kepada sifat, telah ada sifat keikhlasan dia beribadah kepada Allah. Hasil kepada kita bergaul dengan dia, bergaul berdamping dengan dia, hatta melalui alam maya, WhatsApp, Facebook dan sebagainya, termasuk berjumpa dan sebagainya. Ada kita bertanya khabar dan dia mendorong kita, mengingatkan kita tentang Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Subhanallah, itulah rahsia dia. Dan sebenarnya sahabat itu, pergaulan itu, dia akan menimbulkan nilai keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, daripada kamu lalai kepada kamu berzikir mengingati Allah. Ini alhamdulillah, masya-Allah. Mudah-mudahan masya-Allah sesuatu itu dengan kehendak Allah, sekiranya ada sahabat kita ini seorang yang sentiasa mengingati Allah dalam konteks yang syumul. Ada masa kita lihat gaya dia, lifestyle dia, gaya hidup dia, pembawaan dia, maknanya dia seorang yang ahli Quran. Kadang-kadang dia baca Quran, dia buka Quran. Kadang-kadang dia baca Quran, dia tengok, dia lafaz secara hafazan, secara ulang sebut, dan sebagainya. Kemudian dalam masa sama dia mendirikan solat tu jemaah bagi muslimin, solat sunnah bagi muslimin muslimah dilakukan. Maka dia suka maknanya hadir majlis ilmu. Dia suka melakukan amal-amal kebajikan. Amal-amal kebajikan ni seumpama menolong orang, melakukan urusan wakaf, ataupun sekadar mana yang dia ada bab sedekah maupun bab infak fi sabilillah dan sebagainya. Sebenarnya itu semua konteks zikir. Luasnya zikir kepada Allah ini dengan maksud sesiapa yang melakukan amal-amal soleh tadi, sebenarnya orang itu dalam masa sama dia rajin berdoa, dalam masa sama dia rajin bertasbih, bertahmid, bertakbir. Dia juga maknanya ada masa dia ucapkan la ilaha illallah, kemudian ada juga masa dia kedengaran pada lafaz dia la haula wala quwata illa billah. Ada zikir-zikir yang sentiasa diulang sebut pada waktu pagi, petang dan malam. Seumpama sahabat-sahabat ini sekiranya ada amalan-amalan begini, maka kita masya-Allah, saya dan kita semua kena rapat dengan dia, kena dampingi dia, kena maknanya kena memuliakan dia, meraihkan dia. Kerana nilai hikmah kita bersahabat itu, berkawan itu, kerana dia mengingatkan kita kepada Allah. Boleh jadi saya di antara kita lalai, maka ada di antara sahabat kita, kenalan kita, ingatkan kita, mudah solat ke? Kamu dah solat ke? Dah solat duha di waktu duha ke belum? Dah berpuasa sunnah ke? Dah cukup ke puasa di bulan Syawal ini? Sahabat kita saja tanya, di hari ke-20 Syawal. Ada 10 hari je lagi maknanya bulan Syawal ini.
maka malu sungguh, tak kira lelaki maupun perempuan yang akhir balik, apatah lagi umur dah matang. Peluang saya dan kita semua untuk mengingati Allah dan merealisasikan ingatan kepada Allah dengan wasilah dengan sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW telah lakukan. Kerana akhlak Rasulullah, amalan Rasulullah, kerana khuluqul Quran, bahawasanya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, yakni yang bergerak. Rasulullah mentafsir, menterjemah Al-Quran tu berdasarkan fi'li, perbuatan, berdasarkan qauliyah, perkataan, sabda-sabda Nabi SAW, hatta takririyah, diamnya Nabi SAW. Baik. Hikmah yang keempat, manfaat yang keempat daripada 6 manfaat kita akan dapat 6 perkara kepada 6 perkara bila bersahabat dan berkawan dengan orang yang baik ini, iaitu daripada tamak kepada dunia dan sangat berhajat kepada akhirat. Jadi selama ni kadang-kadang kita tak perasan, mungkin saya dan kita semua dalam kita urusan takbir kehidupan ini, kadang-kadang kita lebihkan nilai dunia, sedangkan dunia ini sebagai wasilah, ladang, kebun ataupun tempat kita bercucuk tanam dengan nilai akhirat. Tapi dengan maksud apa? Bukan sungguh tinggal kerjaya. Walaupun siapa pun aktiviti kita, bidang apa, walaupun kita seorang usahawan ataupun seorang ahli perniagaan ataupun seorang yang bekerja kerajaan maupun swasta dan sebagainya, ataupun berpangkat rendah maupun berpangkat yang sederhana maupun berpangkat berstatus peringkat CEO, VIP dan sebagainya, sebenarnya kita kena memahami hakikat dunia tu apa, akhirat tu apa. Itu hikmah bila kita ada masa kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, dengan bilangannya 3 kali. Ada masa Rasulullah mengulangi doa itu sebanyak 3 kali. Kerana ada nilai kebaikan di dunia ini sebenarnya dia meliputi juzuk-juzuk dalam kehidupan. Bila kita berdoa, kita qasadkan, ya Allah, gunakanlah kami kebaikan, dengan yakni kebahagiaan di dunia dan kebaikan, sumber kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami, peliharalah kami daripada azab api neraka. Kebaikan yang banyak ini pertamanya termaktub apabila kita beramal dengan ilmu wahyi, beramal dengan ilmu sunnah, maka kita akan dapat hikmah kebaikan yang banyak itu. Dan yang cabang kebaikan di dunia ini juga iaitu nilai amal soleh, amal taat, amal taqwa, amal ikhlas. Itu kebaikan yang banyak sebenarnya. Kita minta Allah beri kebaikan. Ya Allah, kurniakanlah kami kebaikan. Kebaikan itu nilai agama yang ada, nilai amalan yang ada. Subhanallah. Di antara kebaikan itu iaitu kita punya pasangan yang baik, suami isteri yang baik, soleh soleha, kemudian zuriat keturunan yang soleh soleha yang baik, dan hatta termasuk juzuk hubungan muamalat itu adanya persahabatan, adanya kenalan yang baik-baik. Jadi, dan kita terselamat daripada perkara yang mungkar, yang maksiat, yang kebanyakan orang yang soleh tidak mahu berlaku kepada mereka. Maka keselamatan kita pada fitnah, dugaan, cobaan itu adalah kebaikan. Juga juzuk kebaikan yang banyak yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada saya dan di antara kita. Subhanallah. Jadi kita boleh minta, namun qadar itu Allah yang tentukan. Qadar itu Allah yang tentukan. Baik. Bagaimana nilai hikmah itu? Yang kelima, bila kita bersahabat, berkawan sampai tahap qarib, rapat dengan seseorang itu, kelimanya daripada sifat takabur kepada sifat tawaduk. Kadang-kadang Allah hantar seseorang itu nak asuh, nak didik, nak beri faham, nak mengingatkan saya supaya saya ni
contoh saya ini sendiri supaya lebih tawaduk. Bila kita jumpa kawan sahabat yang subhanallah, yang akhlaknya maknanya ittiba akan sunnah Rasulullah SAW, ketampakan Rasulullah seorang yang sangat tawaduk kepada Allah. Bagaimana kadang-kadang hikmah itu Allah hantar, Allah hubungkan kita dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berakhlak soleh-solehah, maka kita boleh daripada sifat kita yang dalam keadaan boleh jadi wal-iyazubillah, kita takabur, bangga, sombong dengan apa yang kita ada, nilai harta, nilai pangkat, nilai maknanya kekuatan, pengaruh, hatta kecantikan, ketampanan, hatta keilmuan sekalipun, sebenarnya jangan menyebabkan kita terpedaya. Kadang-kadang Allah hantar seseorang itu untuk kita kenali, kita bersahabat dengan dia. Rupanya hikmahnya apa? Allah nak didik kita supaya kita kenal asal usul kita ni. Kita ni daripada nutfah, maknanya daripada air mani. Disebut dalam surah Abasa, bukan? Dalam surah Abasa, min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah. Bagaimana Allah ungkit kembali kejadian ciptaannya kita ni, manusia ni daripada air mani. Sebenarnya air mani ni siapa yang kembang biakkan? Kita ingat sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah. Allah mengingatkan saya dan kita semua kena bersyukur. Apakah kita berkuasa atas segala sesuatu yang kita buat? Seumpama afara'aitum ma tahrusun, afara'aitumul ma, afara'aitum ma tumnun, a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Itu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqi'ah. Tidakkah kamu perhatikan air mani yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakan ataupun kami? Jadi Allah susun atur air mani itu, nutfah, kemudian mudghah, kemudian alaqah, kemudian cukup dalam tempoh 120 hari, tempoh 4 bulan ditiupkan roh, dijamin rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua ini pekerjaan af'al Allah dalam ilmu dan takdir Allah. Jadi siapa saya di antara kita kena yang boleh mendabik dada kita mampu boleh buat apa saja. Kita boleh buat sesuka hati, melainkan dengan ilmu kita diasuh kena ada sifat tawaduk kepada Allah. Tawaduk sesama insan, maknanya sifat low profile. Bahasa sekarang ni low profile, maknanya sifat merendah diri. Tawaduk apatah lagi dengan Allah, dengan orang-orang yang maknanya orang-orang tertentu kita kena malu Allah lah. Kita kena malu Allah, kita kena segan. Kerana apa? Kerana hikmah dengan ilmu dan sunnah. Hikmah daripada sunnah itu menyebabkan subhanallah persahabatan kita itu akan menjadi lebih bernilai akhirat. Bernilai akhirat. Dan bagaimana yang seterusnya, iaitu yang terakhir, yang keenam, iaitu daripada tidak baik perangai, antaranya buruk sangka ataupun amalan-amalan yang tidak baik dari segi soal akhlak dan sebagainya, kepada memberi nasihat kepada orang. Subhana rabbiyal azim. Nak menyatakan bagaimana hikmah yang keenam hasil daripada kita bergaul, bersahabat, kawan dan berkenalan ini, itu boleh merubah perangai, sifat saya dan di antara kita kepada kita ada sifat di antara hubungan persahabatan ataupun perkenalan ataupun hubungan kawan dan sebagainya. Ada masa kita syak wasangka ataupun buruk sangka, husnul zon. Maka hasil persahabatan kita itu dia akan menimbulkan maknanya daripada su'ul zon kepada husnul zon. Sangkaan buruk ditukar corak kehidupan kita, akal fikiran kita kepada maknanya berbaik sangka, husnul zon. Ini hikmah dinyatakan oleh sumber kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin.
Subhanallah, subhana rabbil azim. Beginilah 6 faedah kelebihan kita duduk bersama orang-orang yang baik, dengan ulama dan orang-orang yang soleh. Apabila kita nak jadi orang yang baik, apakah yang perlu kita lakukan? Jadi itu pertanyaan dan jawapan yang seterusnya. InsyaAllah kita akan sambung di sesi pertemuan yang lain. Dan jadi khulasahnya, kesimpulannya, sebenarnya hubungan antara persahabatan kita bersama kawan, bersama dengan sahabat, apatah lagi kita hubungan sebagai adik-beradik maupun hubungan sebagai saudara kaum kerabat maupun adik-beradik, termasuk juga hubungan suami isteri ni, sebenarnya subhanallah ada tuntutan yang kita kena pilih dengan baik. Jalannya, tarikahnya, kita kena hiasi pergaulan itu dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlak yang soleh-solehah, kerana ada nilai di hari pembalasan nanti. Betapa di yaumul mahsyar, di dunia ini pun kalau kita berlaku tidak baik sesama insan, maka Allah akan tunaikan janjinya, maka kita terimalah sekadar mana yang Allah tentukan. Tapi sekiranya kita berlaku baik, buat hubungan baik sesama insan, hubungan hablum minallah kita jaga, hablum minannas kita jaga, insya-Allah Allah akan pelihara kita di dunia ini. Allah akan pelihara. Jadi dengan niat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, usaha yang baik-baik, maka berkawanlah baik-baik, bersahabatlah baik-baik, berhubunganlah dengan baik-baik, dan berkeputusanlah dengan baik-baik, insya-Allah. Maknanya usaha yang baik-baik itu insya-Allah natijahnya baik di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Rabb kami, kurniakanlah kami kebaikan, yakni juga kebahagiaan di dunia dan kebaikan bagi kami di akhirat, dan yakni kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Mudah-mudahan sedikit ini maupun mungkin ada banyak manfaatnya bila kita memperhalusi sedikit sebanyak bicara. Setiap bicara ilmu tentu ada hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan terpakai buat saya, sehingga saya lebih hampir pada lidah saya bercakap, dan kita semua menyaksikan pertemuan ini. Mudah-mudahan siru ala barakatillah, beramallah dengan amalan yang telah digaris pandu oleh para ulama yang beri nasihat kepada saya dan kita semua, terpakai buat saya dan kita semua, insya-Allah. Siru ala barakatillah. Jazakumullahu khairan jazaa. InsyaAllah ma'assalamah ila liqa'. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr, dan kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Perbanyakkan selawat pada malam dan siang yaumul Jumaah ini, dan jangan lupa berdoa dan bermunajat, yakni berzikir maupun bermunajat, diselami dengan doa di ba'da solat asar. Bagaimana para solihin, para salafus soleh, mereka di waktu selepas asar, antara asar dengan waktu maghrib, ada tempoh mereka duduk dalam keadaan tertib maupun duduk dalam keadaan tertentu. Maknanya mereka perbanyakkan ingatan kepada Allah, dan mereka berdoa, bermunajat, berzikir dan berdoa kepada Allah di waktu itu, kerana ada satu detik, berdasarkan satu mafhum hadis Nabi SAW, ada satu ketika di yaumul Jumaah, di hari Jumaat, di mana apabila bertepatan dengan masa ketika itu, Allah akan makbulkan doa ataupun munajat ataupun hajat seseorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama muhaddisin mengisyaratkan, iaitu di waktu antara setelah solat asar ke waktu maghrib di petang yaumul Jumaah ini. Siru ala barakatillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى أنا أحدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله لا إله إلا الله هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dan segala pujian baginya. Adada khalqihi, sebanyak bilangan makhluk yang diciptakannya. Wa ridha nafsihi, sebanyak bilangan hamba yang Allah redha. Wa zinata arsyihi, seberat timbangan arash. Wa midada kalimati, sebanyak dakwat pena kalam Allah. Kul, katakanlah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan Islam sebagai Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Summa istaqim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wallahu a'lam.